Didik TV KPM. Wah, emas? Shilling emas? Oh, aku kaya. Gelang emas. Oh, aku kaya. Ada teko lah. Zam-zam alika zam. Siapa tu? Itu harta Cikgu Juhaida yang punya. Cikgu Juhaida? Tak boleh jadi ni. Aku kena cari juga Cikgu Juhaida. Assalamualaikum, salam sejahtera rakan-rakan semua. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas dan mesti rakan-rakan semua tertanya apa yang kita nak belajar pada hari ini mengikut lakonan pendek tadi. Tapi sebelum itu seperti biasalah Kak Pika nak ingatkan semua janji pastikan amalkan SOP dan juga kebersihan anda kerana kita masih belum menentang COVID-19. Kalau keluar daripada rumah, ingat cegah 3S iaitu sesak sempit dan sembang dekat. Okey adik-adik semua? Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, jom kita perkenalkan dulu guru kita pada hari ini iaitu Cikgu Tuan Juhaida Tuan Muhammad Amin. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Fika. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Fika sihat? Sihat Cikgu, Alhamdulillah Cikgu. Cikgu merupakan guru kanan sains dan matematik daripada SMK Sri Titiwang Kuala Lumpur. Cikgu dah berapa lama mengajar sains dan matematik ni? Okey, saya mengajar, pengalaman mengajar 19 tahun. 19 tahun Cikgu, lama juga. Sangat beruntung anak-anak murid Cikgu. Seperti yang kita lihat tadi, sebenarnya dengan duit shilling emas ni dan juga gelang emas ni Cikgu, kita nak belajar apa Cikgu? Okey, kita nak belajar hari ni berkait dengan apa yang cikgu bawa ke studio ni. Oh, ya ke? Okey, kalau Fika tengok kat situ ada gelang emas, ada duit shilling emas kan? Betul Cikgu. Okey, so kita nak belajar hari ni tentang alloy dan juga logam tulen. Oh, alloy dan logam tulen. Okey Cikgu, baiklah. Dan saya pasti ramai rakan-rakan dan murid-murid di rumah sekarang ini sedang menonton dan seronok nak belajar apa yang kita nak terokai pada hari ini. Tapi sebelum tu Cikgu, apakah hasil pembelajaran kita? Okey, baiklah Cikgu tunjuk dulu Ya Cikgu, silakan. silakan. Hasil pembelajaran kita untuk hari ini ialah kita ada 4 hasil pembelajaran. Okey, yang pertama ialah mentakrif dan menyenaraikan jenis alloy, komposisi dan juga sifatnya. Okey, yang kedua membanding ciri alloy dengan logam tulennya seperti kekerasan dan ketahanan terhadap kakisan. Yang ketiga, menghuraikan penggunaan alloy dalam kehidupan seharian. Dan yang keempat, membina model susunan zarah dalam logam tulen dan juga alloy. Ada 4, Fika? Ada 4 ya Cikgu. Kita cakap pasal sains, kita cakap pasal SOP sebentar tadi, tapi kita mesti amalkan juga SOP dalam studio kita. Jadi persilakan Cikgu Juhaida untuk saya sanitize dulu ya. Ya Cikgu. Dan terima kasih, Fika. Kak Pika juga untuk memakai gel pembasmi kuman. Jadi dengan tujuan itu kita dapat kekalkan keselamatan dan juga kesihatan dalam studio kami. Okey, baiklah Cikgu. Cikgu ada nak bagi Fika ni. Ya, saya rasa ada aktiviti sikit kita nak buat kan? Okey, Cikgu akan cuba bagi kat Fika satu sudu ni. Okey, cuba Fika bengkokkan sudu ni. Bengkokkan Cikgu? Betul ke nak bengkokkan ni? Betul ni. Okey, saya cuba Boleh tak? Cikgu. Okey, dah bengkok kan? Okey. Sekarang Cikgu bagi pula sudu yang kedua ni. Okey, saya cuba. Yang tu boleh letak dulu. Alright, Cikgu. Yang ini sudu yang kedua. Okey, boleh tak bengkokkan? Macam tak boleh je Cikgu. Okey. Alamak, ketat sangat. Okey, memang tak boleh pun Fika. Ya. Sebab sudu yang pertama yang cikgu bagi Fika tadi tu dibuat daripada besi. Besi adalah salah satu contoh logam tulen. Manakala sudu yang kedua tu pula dibuat daripada kelulin nirkarat.
Kelulinir karat. Kelulinir karat ni adalah sejenis alloy. Alloy ni dia lebih keras daripada logam tulen. Jadi yang sudu pertama ni ialah logam tulen. Jadi dia logam lebih tulen. lembut Dia ya, lebih cikgu? lembut. Okey, baiklah. Itulah terjadinya boleh dibengkokkan. Boleh dibengkokkan dan yang kelulinir karat tu tak boleh dibengkokkan. Cikgu, kalau contohnya sudu yang logam tulen ni dia lagi tebal, masih boleh dibengkokkan juga? Ya, masih boleh dibengkokkan. Dia maksudnya bila ada daya dikenakan, zarah-zarah atom dalam sudu tu dia boleh menggelungsur. Sebab dia lebih lembut. Dia hanya ada satu jenis zarah sahaja. Okey, baiklah. Okey, seperti yang Cikgu Ju sebutkan juga tadi, kita ada 4 hasil pembelajaran pada hari ini ya, Cikgu. Dan saya pasti ramai murid-murid di luar sana sudah bersedia untuk sama-sama belajar dengan Kak Pika. Tapi Cikgu, apakah aktiviti pertama, mungkin eksperimen pertama yang kita akan terokai pada hari ini, Cikgu? Okey, baiklah. Okey, untuk tahu lebih lanjut, aktiviti pertama yang kita akan buat hari ini ialah untuk uji kekerasan yang mana lagi keras lah antara alloy dengan logam tulen. Okey, Cikgu cakap pasal logam tulen ni, adakah emas-emas di depan saya ni alloy ataupun logam tulen? Okey, nanti kita tengok lepas ni. Kita kena tengok dulu dan membuat eksperimen untuk menentukan sama ada ciri-ciri logam tulen dan juga alloy ya. Tapi sebelum itu, rakan-rakan semua, kita akan berehat dulu bagi rancangan Didik TV KPM slot menengah atas. Jumpa anda kejap lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembalinya ke rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas, dan hari ini kita fokus kepada mata pelajaran sains. Seperti anda lihat, Kak Pika sudah pun memakai kod lab dan juga seperti Cikgu Ju juga. Dan Cikgu sebentar tadi, Cikgu telah menerangkan sedikit sebanyak tentang alloy dan logam tulen, dan sebenarnya dua komponen ini sangat berbeza dari segi ciri-ciri dan mungkin contohnya dan juga atom-atom yang membuatnya. Dan untuk tujuan itu, Cikgu Jo, jom kita teruskan dengan pembelajaran kita. Okey, baiklah. Terima kasih Syafiqah. Okey, tadi Fika ada tanya kan, ada kaitan tak duit shilling emas tadi tu kan? Okey, so jawapannya memang ada kaitan. Ada. Okey, kita tengok kat sini. Okey, kat sini cikgu ada bawa jadual berkala unsur. Okey, jadual berkala unsur ni dia ada menempatkan semua unsur-unsur yang dijumpai dalam muka bumi kita. Okey. Okey, jadi kalau Syafiqah tengok, ada tak emas dalam ni? Unsur nampak tak? logam emas ya, Ada Cikgu? tak? Saya rasa macam Mungkin Syafiqah tak pasti. jumpa sebab dia ada nama lain dia. Okey, Ya. emas. Okey, nama sign dia adalah aurum. Okey, Aurum. simbolnya ialah AU. Okey, ni adalah emas. Okey, maksudnya emas tu wujud secara semula jadi dalam muka bumi kita. Okey, begitu juga dengan besi. Besi tu yang paku besi yang sudu besi tadi yang boleh Ya. dibengkokkan tu. Okey, nama saintifiknya ialah ferrum. Ferrum. Okey, ferrum. Okey, ferrum tu adalah besi, aurum tu adalah emas, dan apa lagi logam yang Vika tahu? Yang biasa dengar. Yang kita biasa dengar kuprum. Okey, kuprum. Okey, betul. Ni kuprum. Kuprum tu adalah copper. Dalam bahasa biasa dia ialah tembaga. Cikgu pun ada bawa contoh tembaga. Okey, kalau Fika boleh tengok, ni adalah satu contoh acuan kuih bunga ros. Ya, cikgu. Okey, dia diperbuat daripada tembaga. Okey, so tembaga ni juga merupakan logam tulen. Okey, jadi kebanyakan jadual berkala ni, unsur-unsur dalam jadual berkala ni terdiri daripada logam dan juga bukan logam.
Okey. Jadi Bagaimana kita nak lihat yang mana satu bukan logam dan juga yang logam, cikgu? okey, baiklah. Okey, dari kumpulan 1 dia ada 18 kumpulan. Okey, kumpulan 1 hingga 13. Okey, hingga ke sini ni adalah logam. Kumpulan 14 hingga 18 adalah bukan logam. Okey, baiklah cikgu. Jadi, okey, so hari ni daripada logam tulen ni kita, manusia mencipta alloy. Okey, alloy ni dicipta. Okey, kita tengok definisi untuk alloy. Alloy ni merupakan campuran beberapa jenis logam ataupun campuran logam dengan bukan logam yang mana logam adalah unsur utama. Okey, dia ada peratusan tertentulah untuk membina alloy tersebut. Dan proses untuk menghasilkan alloy ni dinamakan pengaloyan. Pengaloyan ialah proses untuk menghasilkan alloy. Okey, kenapa ya Fika? Dia ada 4 tujuan utama kenapa kita nak hasilkan alloy. Okey, yang pertama sebab kita nak tingkatkan kekuatan dan kekerasan logam. Sebab kita tahu kalau logam tulen tu dia lebih lembut. Macam seperti yang kita boleh lentur tadi. Macam boleh bengkokkan sudu kan? Okey, ataupun yang Fika jumpa rantai tadi kan? Betul. Gelang tadi tu. Okey, ni emas ni dia adalah emas, dia ada peratus dia. Okey? Emas yang digunakan untuk membuat barang perhiasan wanita ni adalah emas 916. Okey, maksudnya dia mengandungi 91.6% emas. Dan bakinya adalah logam lain yang dicampurkan untuk menjadikan barang kemas ni lebih kuatlah. Jadi lebih tahan lasak. Yang utama unsur logam tu masih yang utama. Logam tu merupakan unsur yang utama dalam alloy. Okey. Baiklah, So, meningkatkan kekuatan dan kekerasan logam, menjadikan logam lebih berkilat dan menarik. Okey, menambahkan jisim dan ketumpatan logam serta menjadikan logam lebih tahan kakisan. Maksudnya lebih tahan karat, tidak mudah berkarat. Okey, jadi kita dah belajar secara teori, kita mestilah buat aktiviti hands on kan? Okey. Jom Fika, kita buat sama-sama tau. Okey, jom mari. Kita akan buat satu eksperimen okey untuk menguji alloy ataupun logam tulen yang lebih keras. Okey. Okey, nanti Fika bantu cikgu untuk tulis isikan maklumat di sini ya cikgu. Okey. Okey. So kita akan gunakan okey, hipotesis untuk eksperimen kita ialah untuk membandingkan mana yang lagi keras. Okey, antara alloy kita akan gunakan loyang sebagai alloy, blok loyang dan juga blok kuprum. Okey, blok kuprum ni adalah logam tulen. Okey, dan kita akan gunakan alat untuk menguji kekerasan, pembaris, pemberat, dan juga bola keluli. Bola keluli ni pun dia ada pelbagai saiz. So kita kena standard kan, kita kena malarkan. Pemboleh ubah yang dimalarkan ialah saiz bola keluli. Okey, diameter dia. Kita tengok kat sini dia ada saiz yang besar dan ada saiz yang kecil. Okey, dan juga kita kena malarkan juga pemberatnya. Berapa kg. Okey. Jadi langkah dia mudah sahaja. Mula-mula kita akan gunakan blok kuprum. Okey, kita kena masukkan bawah ni. Wah cikgu, adakah kita akan menjatuhkan blok besi tersebut? Betul. Kita akan jatuhkan pemberat ni ke atas bola keluli yang kita letakkan di atas blok kuprum tadi. Cikgu, apa tujuan bola keluli tersebut? Okey. Tujuan bola keluli tu ialah untuk bila kita jatuhkan pemberat ni, bola keluli tu akan meninggalkan lekuk pada permukaan blok ni lah. Jadi kita kena kira diameter blok ni. Sebab kita nak uji kan mana lagi keras kan. Okey. Jadi satu lagi pemboleh ubah dimalarkan ialah jarak antara pemberat dengan bola keluli ya. So cikgu, yang ni cikgu akan naikkan 40 cm Okey cikgu, kita bagi countdown di situ ya cikgu. Boleh. 1, 2. Sekejap kejap. Cikgu. Okey, boleh. Okey. Boleh cikgu bersedia. 1, 2, 3 cikgu. Okey. Dia kuatlah sikit bunyi dia kan. Kejut saya. Okey. So kita ambil, angkat balik. Okey, keluarkan bola keluli tu. Okey, kita tengok pada blok kuprum. Okey, dia akan ada lekuk yang terbentuk pada blok kuprum tersebut. Okey, jadi pelajar kena ukur diameter lekuk, bukan kedalaman tapi diameter lekuk tersebut. Okey, kita ukur menggunakan pembaris. Okey Fika, 0.3 cm. 0.3 0.3 cm. Cikgu boleh tunjukkan pada kamera kita? Okey. Ukur dengan pembaris Okey. 0.3
sentimeter. Okey. Boleh nampak Ya, cikgu. Alright. Okey, so bila kita buat eksperimen, kita kena ulang eksperimen untuk dapatkan bacaan yang tepat. So kita akan gunakan blok yang sama, tapi make sure kita bahagian yang lain lah kena pada blok ni ya. Baiklah, cikgu. Jangan kena pada bahagian yang sama lekuk tu ya. Kita akan Berapa ulang tiga. ulangan eksperimen yang biasa kita buat, cikgu? Okey, kita akan ulangkan 3 kali. 3 kali ya. Okey. Yang 3 kali mesti sama. Pemberat ni sama. Ketinggian pun sama. Ketinggian pun sama 40 cm. Okey ya, cikgu lepaskan ya. Okey, cikgu. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey, dan macam tadi juga kita akan ukur diameter blok yang kedua. Alright. 0.3 juga. 0.3 juga Okey, cikgu. Okey, masih 0.3. Okey. Kita ulang lagi. Lagi Okey. satu kali ya, Lagi cikgu? satu kali untuk blok ni ya. Okey, make sure dia kena pada bahagian yang berlainan ya. Ketinggian yang sama dan mesti juga ketinggian 40 cm Okey, 40 cm. Okey. Wah. Wah. Bunyi hentaman tu memang kuat Ya, betul, Kalau cikgu. kat makmal, eksperimen ni pelajar suka buat. Okey, suka-suka tapi takut juga. Sebab dia takut terkena tangan kan. Ya, betul, Okey, so cikgu. memang kena ambil langkah jaga-jaga lah. Keselamatan. Keselamatan. Okey, 0.3. 0.3 juga. So senang lah, dah dapat terus bacaan purata kan. Ya. Okey, semua 0.3. Kerana semua sama, purata dia pun akan jadi 0.3 cm. Okey, letak kat bahagian yang masih tak ada tanda lekuk. Ambil bola keluli. Okey, dan kita akan jatuhkan pemberat ni pada ketinggian yang sama, 40 cm 40 cm. Okey, Okey. cikgu. So, 1, 2, 3. Okey. Okey. Dan okey, dah dapat. Jadi Okey, ambil. loyang ni ialah alloy ya, cikgu? Loyang ni adalah sejenis alloy. Okey. So, Okey, cikgu apakah akan bacaan tu, cikgu? bacaannya. Okey, boleh nampak ke? Okey. Okey, cikgu, saya bacakan ya. 0.2, cikgu. Ya, betul. 0.2 cm. Jadi itu yang pertama. Itu bacaan yang pertama. So, kita ulang. Okey, apa-apa eksperimen pun bila kita buat di makmal, memang kita akan ulang 3 kali. 3 kali ya, cikgu? Kenapa tak 4 kali, 5 kali, cikgu? Okey, boleh. Kalau kita ulang banyak pun boleh. Tapi biasanya kalau di makmal tu kita sempat 3 kali lah. Sebab Yelah. masa kan. Okey. Okey, kekangan masa. Okey, 40. Okey. Ini adalah bacaan yang kedua untuk loyang. Okey, cikgu. Okey. Alright. Bacaannya, cikgu, ialah 0.2 juga, cikgu. Ya, betul. 0.2. Okey. Okey. Dan last kali. Okey, last kali. Yang terakhir. Okey, yang terakhir. Kita mengukur kedalaman ya, cikgu, bukan diameter ni, Kita kedalaman. ukur diameter. Diameter, bukan kedalaman. Okey. Okey. Okey, last. Bingitlah sikit kalau time buat eksperimen ni kan. Okey, cikgu. Okey, bacaan terakhir. Kejap. Okey, bacaan terakhir. Okey. Itu dia 0.2 juga, cikgu. Ya, betul. 0.2. Okey. Okey. Jadi, okey, bacaan puratanya Sama juga, cikgu. sama ya, Fika? Okey, jadi daripada situ kita nampak diameter yang mana lebih besar? Kalau dari catatan kita ni kuprum, cikgu. Kuprum. Okey, sebabnya kuprum tu adalah sejenis logam tulen. Dia lebih lembut daripada alloy. Sebab tu Okey. diameter lekuk yang terbentuk tu adalah lebih besar daripada alloy. Baiklah, Okey. cikgu. Kat bawah tu Fika, ada contoh macam mana nak kira lekuk tu. Oh, kiraan Tapi lekuknya. cuba Fika kira. Okey. Dia dah ada pembaris sekali tu kan? Ya. Kalau dari sini 2 cm, 7 cm. Jadi kat sini akan jadi 5 cm, cikgu. Betul. Fika Okey. tulis 7 tolak 2 lah. Alright. 7 tolak 2 cm ialah Tu contohlah. 5 Okey, cm. sekiranya pelajar tak nampak dengan jelas kan lekuk pada
blok tadi. Jadi biasanya kalau yang dalam soalan peperiksaan dia akan keluar dalam bentuk macam tu. Dia akan bagi gambar rajah lekuk dan pelajar perlu ukur menggunakan pembaris. Baiklah cikgu, setelah murid-murid seperti saya juga pada hari ini membuat jadual dan mencatatkan data yang kita dapat daripada 3 ulangan eksperimen kita, biasanya kita akan dapat berapa markah cikgu yang cikgu nak bagi dekat kelas kita pada hari ini? Okey, biasanya kalau murid berjaya melakukan eksperimen, dan berjaya membuat laporan dan juga menjawab soalan-soalan perbincangan daripada data yang diperolehi, murid tersebut berjaya mendapat TP5 dan TP6 lah. Wah, okey cikgu. Dan dia boleh explain pula, contohnya pelajar tu boleh jelaskan mengapa keputusan dia dapat macam tu. Dan langkah-langkah keselamatan. Tu memang akan dapat TP6 dalam PBD. Baiklah cikgu. Dan juga dalam eksperimen ni yang saya tengok kena ada yang dimalarkan ya, seperti pemberat, beratan dia dan juga jarak antara yang diangkat dan dijatuhkan. Ya. Maksudnya dia ada dalam eksperimen ni tadi ada 3 lah pemboleh ubah yang dimalarkan, iaitu saiz bola keluli, jarak antara pemberat dengan bola keluli, dan juga jisim pemberat ni sendiri. Kalau kita guna 2 kilogram, maksudnya sepanjang eksperimen tu kita kena guna 2 kilogram. Okey, baiklah cikgu. Okey. Dan seperti yang kita lihat, sudah jelaslah yang kita nampak alloy dan juga logam tulen ni perbezaannya, logam tulen lebih lembut ya cikgu? Ya, betul. Jadi kesimpulan untuk eksperimen ni, hipotesis kita tadi tu diterima tak? Diterimalah cikgu. Okey, hipotesis kita diterimalah bahawa alloy lebih keras dan kuat berbanding logam tulen. Okey, baiklah. Dan seterusnya selepas ini cikgu, sudah pasti kita akan ada lagi aktiviti dan juga eksperimen yang akan menentukan lagi apa perbezaan alloy ini yang membuatkan dia sebagai sesuatu yang kuat dan juga mungkin yang cikgu sebutkan tadi berkilat, nampak lebih menarik. Nampak menarik kan? Dengan tujuan itu, murid-murid jangan ke mana-mana, kekalkan bersama pen dan juga buku nota anda. Kita akan kembali selepas ini bagi slot menengah atas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Rakan-rakan semua, anda masih lagi menonton rancangan Didik TV bagi slot menengah atas, dan hari ini kita fokus kepada mata pelajaran sains. Dan sebentar tadi kita telah pun membuat satu eksperimen menguji kekerasan alloy berbanding dengan logam tulen menggunakan kuprum dan loyang. Dan kali ini pula kita nak buat apa ya? Oops! Alamak, terjatuh cikgu. Baru je nak buat eksperimen menggunakan domino ni cikgu. Tak apa ya Fika, tak apa. Ya cikgu, dan saya rasa kan mungkin domino ni kita nak rangka untuk sesuatu yang berkaitan dengan eksperimen kita pada kali ini cikgu. Betul, sebenarnya memang berkait pun. Cikgu nak terangkan tentang susunan atom. Susunan atom dalam logam tulen dan juga dalam alloy. Okey cikgu. Okey, so kita tengok. Yang first tadi, yang mula-mula sekali ialah tentang susunan atom dalam logam tulen. Okey, macam blok domino tadi, dia mudah tadi kan, bila tersentuh satu je terus jatuh kan. Okey, dia macam menggelonsor sebab susunan dia teratur. Okey, so samalah macam dalam logam tulen. Okey, susunan atom dia adalah teratur, rapat dan juga berlapis-lapis. Okey, macam dalam gambar ni. Okey, jadi kalau dikenakan sedikit tekanan, okey, contohnya cikgu ambil yang ni Okey, bila dikenakan sedikit tekanan, dia boleh bergerak tau Fika. Bila kita kenakan sedikit tekanan dia bergerak. Dia menggelonsor. Dia menggelonsor Okey, dia menggelonsor. Sebabnya susunan dia tu semua
sama saiz. Dan sama saiz Sama atom saiz dia. dan secara teratur. Teratur. Okey. 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 Jadi, itulah sebabnya bila kita hasilkan alloy, alloy itu adalah satu logam yang lebih keras dan kuat kerana kita boleh lihat susunan atom Oh. dalam alloy Lain. dia berbeza. Okey, sebabnya dia ada saiz yang berbeza kerana dia adalah campuran beberapa jenis logam ataupun campuran logam dengan bukan logam. Okey. Tapi logam mestilah jadi sumber dia punya yang utama lah. Okey. Dia bahan utama dia. Betul cikgu. Jadi bila kita kenakan daya ke apa semua pun dia susah untuk bergerak. Sebab dia tidak tersusun secara teratur kan. Teratur. Dan dia ada saiz yang berbeza. Kalau contohnya saiz dia berbeza macam tu, maknanya seperti cikgu cakap dia tidak mudah menggelunsur. Dia cikgu. tidak mudah menggelunsur. Oh. Okey, sebab itulah alloy itu lebih keras berbanding dengan logam tulen. Logam tulen. Lebih okey. Baiklah, Okey. cikgu. Kalau kita kaitkan tadi yang mudah menggelunsur tu, sebab itulah dia adalah bersifat mulur dan boleh ditempa. Mulur ni maksudnya dia boleh ditarik menjadi wayar. Oh. Okey. Kerana Okey. sifat dia yang lembut tu. Okey, maksudnya logam tulen ni dia ada pelbagai bentuk lah. Mungkin boleh dalam bentuk blok macam ni dan boleh juga dijadikan bentuk wayar. Okey? Okey, jadi cikgu ada video. Okey, nanti kita boleh tengok sama-sama macam mana murid nak buat simulasi untuk model alloy di rumah. Oh. Menggunakan plastisin dan juga pasir. Wah, menarik tu cikgu. Jom kita tengok sama-sama. Okey, jom. Hai semua. Okey, bersama-sama cikgu hari ini kita akan buat simulasi model alloy. Okey, kita akan gunakan bahan-bahan seperti plastisin dan juga pasir. Okey, jangan ke mana-mana. Jom kita buat sama-sama. Cikgu Jo, dari video tersebut saya telah melihat juga bila kita bersatu kita lagi teguh. Ada tak unsur di situ? Tu. Okey, so kalau kita tengok yang pertama tu plastisin sahaja, yang kedua tu plastisin tu dicampur dengan pasir. Pasir, betul. Jadi bila murid buat aktiviti tersebut, dia akan rasa bila tarik tu, okey, yang bercampur dengan pasir tu dia agak susah untuk diputuskan. Okey, dan bila kita dah putuskan, okey, kita tengok permukaan yang plastisin yang dah diputuskan bercampur pasir tu, tengok dengan kanta pembesar, kita akan nampak contoh macam ni lah. Okay, sebab adanya atom-atom asin dalam tu kan. Ya. Pasir dah bercampur dengan plastisin. Okey. So maksudnya itu adalah antara aktiviti mudah lah
yang murid boleh buat di rumah untuk dapatkan bayangan macam mana sebenarnya struktur atom untuk alloy dan juga logam tulen. Jadi betul lah yang cikgu sebutkan tadi, bila logam tulen ni dia lagi mudah ditarik-tarik. Mudah boleh jadi bentuk dawai semua kan. Saya pasti ramai murid-murid yang sedang menonton ni dia akan membuat eksperimen yang sama juga di rumah untuk tengok sendiri dengan kanta. Bahan-bahan pun mudah kan. Mudah dan mana yang lagi mudah untuk ditarik. Okey. Baiklah cikgu Ju, seterusnya. Okey, sebelum tu yang pasir tadi tu, kalau kita tambah lagi banyak pasir, lagi keras plastisin tu lah bila bercampur dengan pasir tersebut. Okey. So, ada satu lagi video. Ya, cikgu. Video ni kita nak, kalau tadi eksperimen pertama tadi kita uji tentang kekerasan alloy. Okey, video kedua ni kita nak uji alloy tu lebih tahan kakisan, lebih tahan karat berbanding logam tulen. Okey, cikgu. Jom tengok sama-sama. Jom. Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Cikgu Tuan Juhaida. Hari ini kita akan belajar tentang sains tingkatan 4 bertajuk alloy. Kita akan buat satu eksperimen untuk mengkaji kakisan terhadap alloy dan juga logam tulen. Okey, Cikgu akan tunjukkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk hari ini ialah ada dua jenis paku, iaitu paku besi dan juga paku keluli. Kita akan gunakan 2 tabung uji, silinder penyukat dan juga air serta rak tabung uji. Jangan ke mana-mana. Baiklah Cikgu Juhaida, itulah antara lagi satu ciri-ciri istimewa alloy ya Cikgu? Ciri-ciri tujuan kita hasilkan alloy tu. Okey, kita nak hasilkan logam yang lebih tahan kakisan, tahan karat. Okey, Cikgu ada bawa pun keputusan eksperimen yang dah dibuat tu selepas seminggu. Kita akan dapati tabung uji yang mengandungi paku besi ni dia berkarat. Kita nampak ada lapisan berwarna perang. Okey, itu adalah karat. Okey, manakala paku besi, tabung uji yang mengandungi paku keluli tidak berkarat. Okey, sebab paku keluli tu dia adalah alloy. So dia tahan karat. Okey? Kalau sebab kita biarkan lagi lama ya Cikgu. Lagi lama. Sama ke penghasilan dia mungkin lagi berkarat dan bagi keluli dia akan lagi bertahan seperti itu Okey, kita seperti yang kita tahu, kita ada ejen pengaratan. Okey, ejen pengaratan yang utama yang ada di sekeliling kita ialah air dan juga oksigen. Air dan oksigen kedua-duanya ada dalam udara kita. Okey, jadi kalau paku besi ni selepas 2 hari pun kita dah nampak dah pengaratan. Okey, paku keluli dia akan berkarat juga, tapi dia dengan kehadiran ejen lain, ejen pengaratan lain, contohnya seperti asid dan juga garam. Contohnya bangunan yang dibuat daripada keluli yang terletak berhampiran dengan pantai, kan, jambatan ke apa yang berada di berhampiran dengan pantai. Sebab air laut kan dia ada kandungan garam yang tinggi. Betul Cikgu. Okey, so kandungan garam tu dia akan tersejak dalam udara. Jadi dia akan menyebabkan bangunan-bangunan yang dibuat daripada logam ni dia akan terkakis. Akan jadi juga tapi mengambil dia lambat masa. lah, mengambil masa yang lama berbanding dengan logam tulen. Okey, baik Cikgu. Kalau hujan asid pun boleh memainkan peranan hujan dalam masa asid yang lama. pun sama. Pandai Fika. Okey, hujan asid pun boleh menyebabkan kakisan pada bangunan yang diperbuat daripada logam. Okey Cikgu. Okey, dan sebelum terlupa, paku besi tadi yang kita masukkan ke dalam kedua-dua tabung uji ni, kita perlu bersihkan dahulu menggunakan kertas pasir. Kalaulah ada orang yang tak tahu kan kertas pasir ni macam mana, okey,
Ni sekeping lah, tapi cikgu akan potong dia kecil-kecil lah macam ni. Okey. Okey, kita kena bersihkan dulu permukaan paku besi tu untuk buang lapisan oksida yang ada pada permukaan paku tu. Oh, Baru kita okey. masukkan dalam tabung uji. Jadi maksudnya itu antara untuk dimalarkan ya cikgu Itu supaya antara tak yang ada dimalarkan perbezaan Yang keadaan di dimalarkan situ. adalah paku besi dibersihkan. Okey, yang dimanipulasi adalah jenis paku besi. Jenis paku besi. Mesti berbeza. Jenis paku, sorry. Maaf. Okey, maksudnya paku besi satu, paku keluli satu. Betul, cikgu. Okey. Okey, so sekarang kita nak tengok contoh-contoh alloy. Okey. Boleh cikgu pergi ke sana? Silakan cikgu. Okey. Ni. Okey. Kalau semua boleh nampak kat sini. Okey, ni adalah contoh-contoh alloy dan kegunaannya. Okey, so cikgu ada sebut tentang keluli, tentang keluli loyang, keluli nirkarat kan? Ya. Okey, so ni kalau keluli dia diperbuat daripada campuran besi dan juga karbon. Okey? Okey, kalau keluli nirkarat stainless steel, okey, diperbuat daripada besi, kromium, nikel dan juga karbon. Ada 4 campuran. Okey, macam kat sini cikgu ada contoh sudu dengan garfu ni. Okey. Peralatan makan, peralatan memasak, peralatan pembedahan dalam bidang perubatan, semuanya biasanya diperbuat daripada stainless steel lah, keluli nirkarat. Okey, keluli nirkarat. Dan kita boleh tengok di bahagian belakang ni mesti kalau yang stainless steel dia akan tulis. Okey, dia akan tulis. Okey, itu antara contoh kegunaan. Okey, kemudian pewter. Pewter diperbuat daripada campuran timah, kuprum dan juga antimoni. Okey. Okey. Boleh nampak tak Fika? Mana satu tu cikgu? Yang ni, yang patung ni. Boleh nampak tak? Okey, ada 2. Okey, ni adalah pin tudung. Okey, pin tudung ni diperbuat daripada pewter. Pewter. Okey, pin tudung Okey, so dia lebih cantik lah kan? Betul. Lebih berkilat. Berkilat-kilat. Okey, ni adalah contoh-contoh alloy Okey, maksudnya barang perhiasan wanita lah. Okey, dan macam-macam lagi ya. Okey. Gangsa. Okey, gangsa diperbuat daripada campuran kuprum dan juga timah. Okey, kita ada contohnya bila ada kejohanan sukan, kita ada pingat emas, perak dan juga gangsa. Okey, pingat gangsa tu adalah alloy lah. Okey, pingat gangsa. Okey. Cikgu ada contoh kat sini. Okey. Oh, itu adalah alloy. Ni adalah alloy lah, tempat ketiga ni kan. Okey, pingat perak dia memang biasanya diperbuat daripada 100% perak. 100% perak cikgu? Perak tu adalah logam tulen. Gangsa ni adalah sejenis alloy. Maksudnya antara duanya, gangsanya lebih bernilai lah kalau ikutkan sebab dia lambat karat dan tahan lama. Lambat karat. Okey, dan pingat yang ramai orang nak ialah pingat emas lah kan? Betul. Okey, pingat emas ni diperbuat daripada emas tulen ke Fika? Saya rasa mesti dah jadi alloy cikgu. Alloy? Okey, kenapa agaknya dia tak buat dengan emas tulen? Sebab saya rasa mungkin satu dia akan jadi mahal dan berat. Kalau ikutkan bila jadi alloy dia tahan lagi lama lah cikgu. Okey, so betul, dia memang tak diperbuat daripada emas tulen. Okey, kita ambil contoh kejohanan sukan Olimpik Tokyo baru-baru ni tahun 2020. Okey, pingat emas tu diperbuat daripada logam perak juga, tapi dia sadurkan dengan 6 gram emas. Oh, sadur sahaja. Dia sadur sahaja lapisan. Sebabnya untuk tu sahaja pun sudah mengambil satu pingat emas tersebut mengambil kos dia adalah 3,650 untuk satu pingat emas yang hanya disadur 6 gram emas. So bayangkan kalau dia buat sepenuhnya daripada emas. Betul cikgu. Sebab satu mahal. Pingat ni berat dia lebih kurang 600 gram. Jadi emas tu kan mahal kan? Ya, betul, okey, so dia tak buat dengan emas tulen lah. Okey. Okey, ni pun sama. Ni pun contoh contoh piala cikgu. Piala. Yang piala ni pun piala, medal semua diperbuat daripada gangsa lah. Okey. Kebiasaannya diperbuat daripada gangsa Okey. Loyang campuran kuprum dengan zinc. Okey. Contohnya macam alatan muzik, tombol pintu dan juga kunci. Kunci diperbuat daripada loyang Okey, dan duralumin. Okey. Fika pernah naik kapal terbang? Pernah naik, cikgu? Okey, kita tahu kan kapal terbang tu diperbuat daripada apa agaknya? Saya rasa komponen utama dia mestilah besi, cikgu. Besi Okey. Okey, sebenarnya tak tahu Fika. Bukan? Apa ya, Okey, cikgu? sebabnya besi tu besi memang logam yang paling banyak digunakan dalam muka bumi kita. Tapi untuk pembuatan kapal terbang
train macam LRT semua tu dia tak sesuai. Sebabnya satu, besi adalah berat dan dia mudah berkarat. Okey, kalaulah badan kapal terbang tu sendiri dah berat, macam mana dia nak terbang dan bawa penumpang? Betul juga tu cikgu. So dia akan gunakan logam yang lebih ringan. Campuran dia ialah aluminium. Aluminium. Okey, dia ada 4 bahan, aluminium, kupra, magnesium dan juga mangan. Keempat-empat jenis tu adalah logam lah. Okey. Jadi dia punya keistimewaan ialah lebih ringan, kuat dan juga tahan kakisan. Okey, sama juga dengan basikal lumba. Basikal lumba yang dipakai oleh pelumba negara kita, okey, untuk mewakili negara semua tu, kan harga dia mahal kan? Betul cikgu. Okey, sebabnya diperbuat daripada alloy iaitu duralumin. Dan dia ringan, senang nak bergerak dengan pantas. Senang, boleh lipat-lipat kan? Betul cikgu. Okey. Kalau kat sini juga, okey, boleh tengok cikgu ada bawa macam, okey? Ni boleh nampak ke? Seperti bekas hidangan bekas ni cikgu. hidangan ni. Okey. Dia biasanya adalah stainless steel lah. Okey. Dia tak mudah berkarat dan dia lebih cantik dan berkilat. Ya cikgu. Okey. Kan kat depan ni pun ada juga duit shilling. Contoh alloy ya cikgu. Ni contoh-contoh alloy. Okey. Ni adalah duit shilling Malaysia. Okey. Siri kedua dan siri ketiga. Okey, sekarang ni kita dah pakai duit shilling siri ketiga. Okey, yang dicetak di negara kita sendiri iaitu di Kilang Wang Bank Negara di Shah Alam. Okey. Bermula tahun 2012 kita dah mula menggunakan stainless steel sebagai duit shilling. Stainless steel dia lebih ringan. Okey. Kalau sebelum tu kita banyak gunakan kupro nikel. Betul cikgu. Tapi harga nikel tu dia lebih mahal. Jadi tidak sesuai untuk dijadikan shilling edaran lah, sebab kos tu terlalu tinggi. Jadi tak mustahil akan datang kita hanya akan cipta duit shilling menggunakan aluminium. Sebab aluminium lebih banyak dan juga lebih murah. Dan ringan lah. Betul cikgu. Macam duit mainan, macam duit token tu kan. Okey. Ni contoh-contoh lah kan. Dia warna berbeza sebab campuran logam yang membina alloy tu adalah berbeza. Cakap pasal campuran logam ni, saya ada satu persoalan. Tapi cikgu, boleh. kita tunggu dulu. Selepas ini baru Kak Fika tanya Cikgu Ju, okey? Boleh. Kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Jumpa anda kejap lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih lagi menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas, dan hari ini kita belajar sains bagi tajuk alloy. Dan sebentar tadi bersama Cikgu Johaida kita telah menerokai beberapa ciri alloy tu, iaitu lebih berkilat, bersifat kuat, tidak mudah menggelonsor atomnya, dia keras dan susah untuk dibengkokkan. Dan sekarang ini pula seperti anda lihat tadi, Tugu Negara pun dibuat daripada alloy, iaitu gangsa. Dan sekarang ini cikgu, seperti tadi yang Kak Pika cakap, kita ada satu pertanyaan nak tanya Cikgu Ju tentang shilling negara kita. Cikgu, bila cikgu sebut mungkin dulu kita gunakan kuprum, lepas tu kita gunakan keluli nirkarat, dan sekarang ini dalam masa hadapan mungkin kita akan gunakan aluminium. Tapi ikutkan campuran alloy ni, logam dan bukan logam, adakah beratus campuran dia mempengaruhi kadar senam berkarat tu cikgu? Okey, baiklah. Okey,
Kalau kita tengok definisi alloy tu sendiri pun, mesti campuran tu mengikut komposisi tertentu. Okey, maksudnya dia ada logam utama dia. Okey, maksudnya logam utama tu kalau komposisinya 90%, maksudnya logam itu lebih banyak lah berbanding logam kedua tu. Okey. Dia mesti ikut komposisi tu lah. Okey. Jadi yang lebih banyak logam tu lebih tahan lama daripada dia berkarat, cikgu. bila dah dicampur, memang terus akan jadi lebih tahan karat, lebih tahan kakisan berbanding dengan logam tulen tu. Okey, baiklah. Apa-apa pun dia memang lebih tahan lama berbanding lebih tahan. logam tulen. Contohnya macam kuprum. Okey, kemudian kita jadikan alloy, kita campurkan kuprum dengan zinc. So alloy yang campuran kuprum dengan zinc tu akan lebih tahan karat berbanding yang logam kuprum tu sendiri. Okey, cikgu. Baiklah. Dan sebentar tadi kita pun telah menerokai sedikit ciri berkilat tu, cikgu. Dari segi berkilat tu, cikgu, memang apa-apa campuran logam dan bukan logam akan menjadikan dia kilat ke? Ada komponen tertentu yang menjadikan ia berkilat? Okey, kalau kita tengok logam secara semula jadinya dia memang permukaan dia pudar. Kusam. Okey. Kusam. Okey, bila dicampurkan dengan logam lain, barulah ciri-ciri yang lebih berkilat, lebih bersinar, lebih berkilau tu ada. Wujud. Okey, maksudnya bila kita jadikan alloy tu sebenarnya selain daripada untuk menambahkan kekerasan, kita nak menambah juga nilai rupa lah, estetiknya pada logam tersebut. Sebab tu kalau kita tengok kan pewter semua tu dia cantik, dia dijual sebagai dihasilkan biasanya banyak barang perhiasan lah untuk dijual. Okey, pewter semua kan. Betul, seperti gelang emas ni, cikgu. Gelang tu, emas tu, berkilat tu, okey, bukan sahaja campuran emas, tapi sebab dia ada saduran kromium. Okey, kromium, logam kromium yang warna putih-putih tu. Yang dan ini juga emas putih lah, platinum. Sebab tu dia nampak lebih berkilau. Baiklah, cikgu. Okey, faham, cikgu. Terima kasih. Dan dia lebih tahan lasak lah. Kalau kita pakai emas 999, okey, emas tu tidak sesuai untuk barang perhiasan. Ia lebih sesuai untuk pelaburan. Macam orang beli emas, shilling emas ataupun jongkok emas untuk tujuan pelaburan, sesuai. Kalau kita nak beli emas untuk barang perhiasan, kita beli emas 916 sebab dia tahan lasak. Kita pakai harian kan, gelang rantai kan, kalau dia lembut sangat, kita tengah masak pun dia boleh putus masuk dalam kuali sebab dia melebur, dia lebih. Dia melebur. Okey. Wah, satu info yang sangat penting untuk mereka yang menggemari alatan emas ni. Okey, baiklah, cikgu. Seterusnya dalam pembelajaran sains kita pada hari ini, cikgu. Okey, sedikitlah cikgu nak sentuh tentang alloy superkonduktor. Okey, alloy superkonduktor ialah campuran beberapa jenis unsur yang menunjukkan sifat superkonduktor pada suhu rendah. Okey, dia alloy superkonduktor ni dia special, istimewa sebab dia digunakan satu ialah dalam pembuatan landasan kereta api berkuasa tinggi. Okey, dan yang kedua ialah mesin MRI ni. Fika tahu tak mesin MRI? Dia scan satu badan, cikgu? Yang scan tu kan. Okey. Alloy tu juga, superkonduktor tu juga digunakan dalam pembuatan mesin tersebut. Kenapa perlu ciri-ciri superkonduktor dalam mesin tersebut, cikgu? Okey, sebab superkonduktor ni maksudnya dia boleh conduct elektrik okey, pada suhu yang tinggi tanpa rintangan. Tanpa rintangan tapi dia mesti diletakkan dalam penyejuk lah, seperti penyejuknya ialah gas hidrogen dan juga gas helium. Okey, jadi contohnya macam dalam peti ais kita pun ada bahagian penyejuk belakang tu kan? Ya, betul. Dalam aircon, dalam microwave pun ada. Di mana ada sejuk tu, ada elemen juga haba yang cikgu nyatakan suhu yang tinggi tu. Sama macam dalam komputer. Okey, kita perlulah alloy superkonduktor ni sebab kita nak proses maklumat tu cepat, tapi komputer tu tak cepat panas. Baiklah, cikgu. Okey. Ini contoh-contoh kegunaan alloy. Banyak kan? Fakta yang menarik untuk murid-murid di rumah. Jadi harapnya anda mendapat sedikit sebanyak info pada hari ini. Dan untuk mengakhiri rancangan kita sebab kita dah sampai ke penghujung, kita minta sedikit rumusan daripada Cikgu Juhaida. Silakan, cikgu. Okey, baiklah. Okey, cikgu nak rumuskan kat sini ialah alloy tu dia lebih keras, kuat dan susah untuk dibengkokkan berbanding logam tulen. Alloy juga dia lebih berkilat dan juga tahan kakisan, iaitu tahan karat. Contohnya macam keluli. Keluli tu banyak digunakan untuk buat bangunan berkembar Petronas pun bahan utamanya adalah keluli. Okey, dia lebih kuatlah dan juga tahan karat. Okey, alloy juga lebih mulur, senang ditempa dan kekuatan regangannya tinggi.
Boleh ke cikgu nak berpantun sikit sebelum berakhir tu? Cikgu, silakan cikgu. Dah lama saya nak dengar Cikgu Ju berpantun sebenarnya. Okey, pantun cikgu sains lah tapi ya. Cikgu, sebelum tu kan, sebelum kita berpantun dan menunjukkan bakat cikgu pada hari ini, cikgu bolehkah murid di rumah membuat latihan pengukuhan dan di mana mereka mahu membuatnya? Okey. Boleh. Mereka boleh merujuk dan mendapatkan latihannya daripada portal Sumberku. KPM Delima Okey, baiklah seperti yang tertera di skrin kita. Dan cikgu, mungkin sebagai penilaian keseluruhan bagi mata pelajaran kita pada hari ini, mungkin saya seperti murid cikgu pada hari ini, cikgu nak bagi keseluruhan markah untuk persembahan saya pada hari ini, cikgu. Silakan. Okey, cikgu boleh bagi TP 6 lah kepada Fika. TP 6, cikgu? Ya, TP 6 tu maksudnya yang paling bagus lah. Betul. Sebabnya Fika dah buat eksperimen sama-sama dengan cikgu, dah boleh baca data tadi kan, boleh baca dan boleh buat kiraan dan boleh juga melontarkan soalan-soalan yang maksudnya Fika dah faham lah. Okey? Terima kasih cikgu. TV 6 tu jangan main-main. Jangan main-main. Okey. Baiklah cikgu, seperti yang cikgu sebutkan tadi, cikgu akan mempersembahkan sebuah pantun untuk Kak Fika dan juga penonton di luar sana. Terima kasih kerana menontonnya semua dan terima kasih cikgu kerana berkongsi ilmu dan berada bersama kami pada hari ini. Okey cikgu, silakan dengan pantun cikgu. Okey, kain batik, selendang batik. Okey, mari pakai penuh keikhlasan. Emas cantik, pewter pun cantik, menjadi igawan setiap insan. Wah cikgu, sungguh merdu. Okey, murid-murid semua, terima kasih kerana menonton sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Didik TV KPM